Jadi kita bawakan ke Studio Rampai pagi ini bersama dengan dua orang narasumber kita. Betul ya? Dan kita bersama Yang Mulia Ustaz Pengarah Haji Aslin bin Pengarah Haji Ali, iaitu pemangku penolong pengarah urusan haji Jabatan Urusan Haji, dan Yang Mulia Tuan Haji Matudin bin Haji Tahir, iaitu Pegawai Pelajaran Agama, Ketua Bahagian Bimbingan Haji dan Umrah Jabatan Urusan Haji. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Yang Mulia? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ya, kedua-duanya sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti yang telah pun kami berikan kepada penonton kita di luar sana. Baik, kita akan memperkatakan mengenai dengan persiapan haji bagi tahun 1446 Hijrah ini. Jadi sedia maklum ya, umum pun sedia maklum di mana bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam akan mula berangkat ke tanah suci bagi menunaikan ibadah fardu haji. Jadi mungkin dapat dijelaskan secara terperincinya serba sedikit mengenai dengan keberangkatan jemaah haji kita, dan mungkin Yang Mulia Ustaz bagi menerangkan apakah persiapan yang telah dibuat oleh Kementerian Hal Ehwal Agama sebelum bakal jemaah haji kita berlepas ke tanah suci, yang akan dapat kita ni perjelaskan ketika ini. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kalau kita ni melihat perjalanan masa begitu cepat, sehingga kan sebelum ini musim haji tahun 1445 Hijrah dan sekarang sudah masuk ke musim haji 1446 Hijrah. Betul. Jadi sebagaimana lazimnya kita ni akan jemaah-jemaah kita ni akan berangkat seawal sebelum hari kemuncak haji. Jadi insya-Allah mengikut jadual yang telah pun ditetapkan, jemaah-jemaah haji kita ni insya-Allah seawal akan berangkat pada 15 hari bulan Mei ini insya-Allah. Jadi kita ada 4 penerbangan kesemuanya, iaitu dan di sana ada melibatkan seramai 1,000 orang sebenarnya, 1,000 orang jemaah, dan bilangan 1,000 orang jemaahnya adalah termasuk juga petugas-petugas haji daripada syarikat-syarikat penerbangan dan sebahagian daripada pegawai pejabat urusan haji perubatan. Jadi kalau mengikut dalam jadual yang tertera, jemaah kita ni akan mula berangkat pada 15 hari bulan Mei 2025 ini. Dah lagi lama, 2 minggu je lagi. Insya-Allah. Dan kalau mengikut penerbangan kita ni ada 4 penerbangan, bermula daripada 15, 16, 17 dan 18, artinya beriringan hari itu berturut-turut. Yang mana flight kita ni, penerbangan itu akan mengambil masa akan berangkat daripada Brunei terus ke Madinah. Lapangan terbang Madinah terus ya. Jadi hari berangkat, hari yang sama juga akan sampai pada jam kira-kira jam 3.20 petang. Insya-Allah itu adalah mengenai dengan pemergian jemaah haji kita ni. Dan insya-Allah jemaah-jemaah haji kita ni akan berada di tanah suci Madinah, Mekah selama lebih kurang 30 hari, 29 hari sebenarnya. Dan insya-Allah akan mula berangkat balik seawal tarikhnya 13 Jun 2025 Masihi. Jadi itulah kalau lagi sekali 13 Jun awal pagi tu berangkatnya daripada lapangan terbang Jeddah. Dan akan sampai di Brunei pada hari yang sama juga. 13 itu sebelah petang kalau ada silap, sebelah petang 5 petang. 13 Jun beriringan juga berturut-turut 13, 14 untuk penerbangan kedua dan penerbangan ketiga pada 15 dan 16. Jadi melihat kepada penerbangan jemaah-jemaah haji kita ni ada dilantik pegawai-pegawai petugas haji dari segi pentadbiran dan juga dari orang perubatan. Untuk pentadbiran seramai 5 orang termasuk media, pelapor media, dan juga perubatan seramai 20 orang. Jadi persiapan telah pun dibuat seawal-awal selepas saja musim haji lepas. Di mana untuk Kementerian Agama melalui Jabatan Urusan Haji telah pun menawarkan
tawaran kepada mereka-mereka yang terpilih, dan setelah itu urusan-urusannya dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dari segi pengurusan memenuhi kota dan seterusnya, pengurusan kontrak perhotelan, pengangkutan dan sebagainya, sehinggalah insya-Allah urusan-urusan ini bukan hanya sekadar terhenti di sini. Pejabat urusan haji insya-Allah, kami sendiri insya-Allah akan meneruskan lagi pengurusannya seawal sebelum jemaah kita ni sampai ke tanah suci nanti insya-Allah. Ya. Jadi mungkin ada sedikit tambahan yang mulia Tuan Pangeran ya. Bilakah dijangkakan pegawai-pegawai urusan haji berserta dengan pegawai-pegawai kesihatan serta rakan-rakan media yang akan bertolak? Mungkin dapat dikongsikan pada penonton kita. Insya-Allah. Sebenarnya hari ini juga. Hari ini ya? Hari ini juga. Jam berapa tu? Jam 7 malam. 7 malam. Jadi pegawai-pegawai di Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran bersama dengan pegawai di Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan akan berangkat pada hari ini, iaitu pada jam 7 malam flight itu insya-Allah. Jadi urusan akan diteruskan di sana bersama dengan provider di Arab Saudi. Begitu juga perubatan dengan provider bagian perubatan lah, insya-Allah nanti urusan-urusan di sana insya-Allah. Jadi seperti lazimnya jabatan sering mengkayahkan kursus haji bagi bakal-bakal jemaah haji. Mungkin dapat dikongsikan bagaimana sambutan daripada mereka pada kali ini dan apakah bentuk kursus yang diberikan Ustaz? Alhamdulillah, pada Jabatan Urusan Haji melalui bahagian bimbingan haji dan umrah, seperti lazimnya pada setiap tahun kami akan menyediakan kursus lah bagi bakal jemaah haji yang terpilih bagi negara Brunei Darussalam. Setiap tahun kami akan membuat kursus selama 10 sisi. Di mana kursus itu dalam 8 sisi adalah secara teori dan juga 2 daripadanya itu sisi adalah secara praktikal. Dan di sana itu alat bantu yang mengajar kami itu kami menggunakan secara PDF, iaitu ini memakai PowerPoint. Jadi dan PowerPoint itu adalah kami sudah membuat penyelarasan mengenai sukatan pelajaran yang akan diajarkan itu dalam suatu kursus. Dan di sana kenapa kami membuat PowerPoint, ia adalah diselaraskan dengan semua bagi kemudahan guru-guru pengkursus dalam memberikan kursus pada kursus haji dan umrah. Sambutan orang ramai, alhamdulillah. Kerana apa? Ya, walaupun secara macamnya kata ini menggunakan PowerPoint, ada juga jelas di sana, senang dan mudah orang mengikuti, dan kami juga ada menyediakan dengan video yang macam video visual lah, secara macam perjalanan haji bagi jemaah haji yang tahun lepas lah, untuk memberi gambaran kepada mereka supaya mereka itu macam, kalau terutama pada jemaah haji yang belum pernah naik haji, tapi kalau ada jemaah haji itu kebanyakannya yang sudah pernah mengerjakan umrah dan ada juga haji lah. Itulah kami berikan video itu supaya mereka macam tergambar ataupun bayangan supaya mereka itu. Dan praktikal, itu tadi praktikal 2 hari itu kenapa kami memberikannya 2 hari, kerana kami kadang-kadang mencari tempat untuk mengadakan praktikal itu terhad. Tapi kami menggunakan setahun-tahun itu di sekolah agama Arab Katoa, dan kami akan membuat 2 kumpulan A dan B supaya kapasiti di sana tu dapat, supaya tidak crowded jadi senanglah macam itu. Jadi setakat ini, dan juga ada juga kami memberi kursus haji ini adalah untuk jemaah yang terpilih di saat-saat akhir. Iaitu contohnya kami hari itu ulama ini selepas hari raya kami ada mengadakan kursus intensif bagi orang yang terpilih di saat-saat akhir yang menggantikan jemaah yang unfit. Unfit itu maksudnya masalah keluarga dan kesihatan. So jadi kami ada mengadakanlah. Dan ada juga adalah jemaah yang sudah pernah berkursus tetapi tidak habis. Yang terpilih itu di akhir-akhir itu dia masuk ada 2 sisi. So
kami masukkan dalam intensif. Jadi sanalah supaya dia ada keciciran lah. Untuk pening jemaah tu, jadi dia adakan intensif. Alhamdulillah sambutan mereka pun berterima kasih kepada jabatan lah kerana telah memberikan khusus jemaah. Ya. Dan juga untuk makluman juga, walaupun diorang ini secara intensif, kesinambungan kami ada pegawai agama kami pentadbiran akan memberi annual juga tazkirah dan juga ulang kaji dan bimbingan di sana. Jika kalau ada jemaah ada kewahaman mengenai dengan manasik haji ini. Jadi ataupun di sana sudah alhamdulillah setiap syarikat ada mengadakan, ada mempunyai guru agamanya tersendiri juga. Ya, ya. Jadi di sana lagi kami sekarang memastikan lagi lah. Jadi tidaklah hanya orang jamaah itu macam di mana kan ditujunya senang sudah. Jadi kalau apa-apa ia akan merujuk kepada pegawai kami agama dan akan sama-sama berbincang. Dan itulah saja yang kami adalah bagian bimbingan haji menyediakanlah. Ya, baik, terima kasih Tuan ya. Baik, sekali lagi ingin kita berikan seperti yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran tadi mengatakan bahawa semua pegawai-pegawai pejabat urusan haji serta rakan-rakan media kita ya akan bertolak insya-Allah pada hari ini sekitar jam 7 malam nanti insya-Allah ya Tuan Pengiran ya. Dan kita ingin mengetahui mungkin dapat menjelaskan mengongsikan apakah pengurusan yang bakal dilaksanakan sepanjang pegawai petugas haji berada di sana sebelum ketibaan jemaah haji, dan kita ini ingin mengetahui apakah persediaan, mungkin ada kemudahan-kemudahan untuk para bakal jemaah haji setiba mereka di Tanah Suci nanti yang mungkin dapat dikongsikan kepada terutama sekali kepada kaum keluarga yang akan ditinggalkan. Ya. Silakan. Terima kasih. Sama. Untuk menyambung saya lagi tadi soalan yang awal berhubung dengan jemaah-jemaah haji kita ni. InsyaAllah disampaikan juga lah bahawa untuk pada tahun ini sebanyak 6 syarikat yang beroperasi membawa jemaah-jemaahnya yang terdiri daripada Darussalam Services Sdn Bhd, Hijrah Travel and Tours, Taqwa Travel Tours, Darul Ihsan Travel and Tours, Raudah Al-Amin Sdn Bhd dan SCA Strait Central Agencies, insyaAllah. Jadi ke-6 syarikat ini akan beroperasi membawa jemaah-jemaahnya mengikut penetapan tarikh-tarikh penerbangan, insyaAllah. Jadi untuk tugas kepada pegawai-pegawai di Pejabat Urusan Haji, kita panggil PUJH tu, pegawai urusan jemaah haji. Di ujungnya pentadbiran ataupun perubatan, ada 2. Jadi insya-Allah dengan keberangkatan kami awal ini ada urusan-urusan yang perlu disiapkan di sana, terutama sekali adalah mengadakan perbincangan awal sekali lagi bersama dengan provider. Sebab ketan ini di setiap negara ia akan memilih satu syarikat yang boleh mengendali pengurusan jemaah hajinya. Jadi pada tahun ini insya-Allah negara Brunei Darussalam bersama dengan syarikat Duyuful Bait, dipanggil Duyuful Bait, yang mana syarikat inilah yang akan mengendalikan juga jemaah-jemaah ketan ini seawal-awal sampai menjejakkan kaki Tanah Suci daripada sampai di lapangan terbang Madinah. Sehinggalah nanti pulang. Artinya dioranglah, bukan saja kami yang akan menyambut ni, bahkan syarikat ini juga akan menyambut kedatangan itu. Jadi urusan-urusan ini, perbincangan ini perlu dibuat awal sebelum itu untuk menyelaraskan dari segi keramaian yang akan sampai di Madinah Al-Munawwarah, penerbangan pertama, penerbangan kedua. Sebab bila datang nanti jemaah-jemaah kita ini bukan hanya datangnya satu penginapan, satu bilik, penginapan satu, maksudnya satu hotel. Jadi ia mengikut syarikat-syarikat. Jadi ia akan dibagikan kepada beberapa bas yang telah pun ditentukan, seperti mana kontrak awal bersama dengan syarikat bas. Jadi jemaah-jemaah kita ini akan berangkat dibawa ke hotel masing-masing. Artinya pengurusan itu nanti itulah yang utamanya. Selain daripada itu juga yang penting adalah perbincangan awal mengenai dengan hari kemuncak. Iaitu kami panggil hari kemuncak atau adalah hari Arafah lah. Sebab kita ni nanti bukan hanya jemaah-jemaah kita ni akan berada di hotel-hotel penginapan, tapi kita ni akan berada semalam sekurang-kurangnya berada di Arafah. Untuk wukuf di Arafah. Dan seterusnya kita ni akan bermalam di Mina untuk melontar jemrah dan bermalam di Mina. Jadi
perkara-perkara ini penting untuk diurus awal, dibincang awal mengenai dengan perjalanannya, pengurusannya. Bagaimana syarikat provider itu boleh memberikan khidmat yang baik. Betul. Jadi kami mengharaplah mudah-mudahan syarikat yang bersama kita ni yang memberikan kerjasama dengan negara Brunei Darussalam ini dapat memberikan keselesaan kepada jemaah-jemaah kita ni, insya-Allah berada di sana nanti. Jadi inilah antara pengurusan yang dibuat. Selain daripada itu juga PUJH perubatan. Betul. Perubatan pun diorang ada diorang punya jadual-jadualnya untuk bersama dengan di sana sama juga. Ada juga bersama dengan satu syarikat lagi iaitu syarikat medical punya inilah iaitu kalau ialah Saudi German Hospital yang perlu ada kerjasama, perlu ada agreement di sana untuk sama-sama menangani masalah-masalah jika berlaku masalah kesihatan dan sebagainya untuk jemaah-jemaah haji kita ni. Jadi mudah-mudahan dengan masa yang ada ini akan digunakan sebaiknya untuk segala perbincangan dan melihat tempat dan sebagainya, lokasi dan sebagainya, insya-Allah. Dan pengurusan ketika di airport dan sebagainya nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah ya. Memang betul lah ya. Jika kita perhatikan selama orang dah lagi lama dalam masa 2 minggu saya lagi bakal jemaah haji kita akan diberangkatkan ke tanah suci Madinah dan juga Mekah ya. Jadi perlunya ada persiapan-persiapan, apatah lagi yang Mulia Pengirannya Kerajaan Arab Saudi mungkin ada peraturan dan beberapa syarat terbaru ya. Walaupun saban tahun ibadah haji ini kita laksanakan, tetapi kita ni juga perlu mematuhi setiap peraturan dan syarat-syarat yang penting. Akan dikeluarkan daripada masa ke semasa ya. Jadi kalau tadi ya Ustaz Pengirannya bercakap dengan Mina di Mina, jadi masa tu ada kesempatan lah melawat di kawasan berkenaan. Jadi bila melihat kawasan berkenaan bukan senang sebenarnya. Sudah dipasang kemah ya. Memang sudah dipasang tapi ianya diperbarui busway dan sebagainya mengikut. Terpulang nanti syarikat itu nanti syarikat yang provider tadi akan negara-negara. Jadi itulah bila melihat keadaan macam tu bukan senang sebenarnya bila kita ni berada di Mina tu. Sebab dia seluasnya kemudian tempatnya yang ditempatkan. Orang tadi dah boleh suka hatilah mengikut apa yang kita ni diberikan semasa haji. Ya, kebetulan Atul pun baru balik dan menunaikan umrah waktu hari raya kan. Jadi beliau katanya sempat melihat sudah keadaan Mina sudah masa ini sudah membuat persiapan. Sempat berpuasa di penghujung puasa Ramadan dan juga hari raya di sana Atul ya. Menunggu haji saja lagi insya-Allah. Jadi di sini ya yang boleh Ustaz ya. Apakah antara nasihat Ustaz kepada bakal jemaah haji dan juga keluarga semasa mereka berada di tanah suci itu nanti? Nasihat adalah bagi saya lah untuk kepada bakal jemaah haji nanti ialah selaku saya sebagai bimbingan haji dan umrah ini selalu saya menekankan kepada guru pengkursus kesabaran itu, sifat sabar. Sifat sabar, dan kalau ada perkara-perkara yang macam ujian arah jemaah nanti cepat-cepat beristighfar. Betul. Dunia kata ini muhasabah diri dan jangan macam terlampau memikirkan orang lain. Betul. Kata ini saja. Niatkan datang ke sana adalah semata-mata untuk mengerjakan haji. Bukan kan melihat orang ini kan berlawan, bukan. Yang penting itu saja tanamkan. Dan di sana tu nanti bagi bimbingan juga, insya-Allah bis kita walaupun ada nanti kewahaman, pihak kami ada menyediakan pegawai utama kami pejabat urusan haji dan ada disediakan pegawai agama dari syarikat-syarikat masing-masing. Dan jadi satu pesan saya juga seperti mana dalam firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihin al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Di sana sedang mengisahkan haji itu bukannya tidak ada perkara-perkara yang baik dibuat apa sana, kamu debat ke apa, sana semata-mata untuk haji. Jadi saya pesankan lagi kepada bakal jemaah haji, ikutlah peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan juga banyak-banyakkanlah berzikir, rebutlah peluang ini lah. Dan kalau manasik haji itu buatlah secara sempurna dan teratur sehingga mendapat haji yang mabrur nanti. Itu saja. Dan juga segala apa yang dibuat sudah nanti di sana, janganlah balik ke Brunei nanti
kesinambungan di sana itu teruskan tah. Betul. Insya-Allah. Di sana tadi kan melihat macam mana orang itu mendapat haji yang mabrur. Di situlah sekarang ni. Ya ke masjid, ya ke bersedekah, baik semua orang. Kesabaran. Nampak jelas tadi. Betul. Jadi itulah pesan daripada anda. Ya. Kita ni juga Kalau daripada mengharap pengiran sendiri. Ya, kita ni mengharap juga itu barangkali daripada orang yang berhaji sendiri. Betul. Dan kita ni bila kita ni berhaji, kita ni meninggalkan keluarga. Jadi kita ni mengharap juga keluarga-keluarga kita ni di sini mendoakan. Doa tu pentinglah. Betul. Doa tu penting, yang penting kesihatan. Semua jemaah haji kita ni mendoakan keluarga kita ni mendoakan ke seluruh jemaah kita ni untuk mudah-mudahan insya-Allah dikurniakan kesihatan, kesejahteraan, so dapat menjalankan ibadah haji itu dengan sempurna. Betul. Sempurna itu. Jadi gunakan, manfaatkan sepanjang sebulan ini untuk dengan penuhi dengan ibadah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi doa, usaha, tindakan lari. Betul. Jadi itulah seperti mananya yang mulia Ustaz Haji Matuddin tadi. Yang kita ni dapatkan di sana haji mabrur. Betul. Jadi haji mabrur tu laisa lahu jazaan illa jannah. Ya. Tidak ada balasannya selain daripada syurga. Ya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita ni mengharapkan jemaah kita ni akan dapat menjalankan ibadah dengan baik, menjaga tutur kata, menjaga adab kata ni dengan baik, dan insya-Allah tidak ada balasan lain selain daripada syurga nanti insya-Allah. Amin. Jadi berpegang teguh pada niat asal kita ni ke sana ya Ustaz, yang mulia Ustaz ya. Mungkin sedikit perkongsian. Mungkin dapat dikongsikan mungkin penonton kita di luar sana, terutama sekali keluarga yang akan ditinggalkan. Mungkin bagaimana keadaan cuaca di sana pada saat ini di kota Madinah dan juga Mekah. Yang mendengar masa ni kalau ikut bercerita, adakah panas ataupun yang boleh konsolnya bahnya. Sedia tanya. Panas sudah start, sudah panas dinya. Jadi memang kalau macam seperti mana pengalaman yang tahun lepas pun panas, itulah awal ni musim ini adalah musim panas. Jadi jemaah kita ni mungkin balik-balik sudah perubatan akan menasihati orang untuk menjaga kesihatan. Yang penting air itulah, minum air dan sebagainya. Lagi perubahan-perubahan tertentu. Daripada hotel sejuk, keluar panas, dan masuk ke ke Masjidil Haram sejuk lagi tu, baik-baik kon. Jadi perubahan-perubahan dan juga itulah namanya Arafah itu adalah ada yang panggil masyaqqah, artinya sesuatu yang sebaran sebenarnya, yang mana kita ni di Arafah, kita ni tinggal di camp, di Mina tinggal di camp, dan dengan musim panas yang terik. Jadi ini adalah suatu cabaran untuk jemaah-jemaah kita ni. Dan insya-Allah mudah-mudahan jemaah kita ni bersedia. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya demikian tadi ya antara penjelasan mengenai dengan persiapan haji bagi tahun 1446 Hijriah. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Mir Haji Aslin bin Pengarah Haji Ali dan juga Ustaz Haji Matuddin bin Haji Tahir dan penjelasan yang diberikan pada hari ini melalui wawancara kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.